Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahzihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 8 November 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Masih lagi dalam juzuk yang ke-21. Juzuk yang ke-21. Sambungan kita ayat yang ke-12. InsyaAllah 12 hingga ayat 17. Kita punya perbincangan hari ini ataupun episod kita pada kali ini iaitulah cerita kerenah mainan munafiqin di dalam peperangan Al-Ahzab. Perangai munafik ini perangai yang watak yang tak mati. Muncul di setiap masa dan setiap zaman. Dia ada di Madinah, dia ada juga di tempat lain. Kalau di Madinah, tempat yang paling mulia, duduk sekali dengan Nabi SAW pun mereka masih lagi boleh kacau. Tuan-tuan bayangkanlah di negeri lain, di tempat lain, sudah pasti tentulah lagi kuat dia punya pengacauannya. Maka Allah biasanya kalau cerita tentang munafik ini panjang. Tuan-tuan perhatikan di awal surah Al-Baqarah. Berapa ayat? Cerita orang mukmin berapa ayat? Orang beriman. Cerita kafir tulen berapa ayat? Cerita munafik belas ayat. Sebab dia payah. Kata orang musang berbulu ayam. Payah nak kira. Kalau yang kafir tulen, mudah kita tahu dia kafir dah. Satu kategori dah. Yang ni air muncul dalam masjid, muncul pula di kelak dia lah. Maka kita kata sukar untuk nak menyelesaikan masalah mereka ini. Bila selesai, sukar, jadi kita jadi payah. Baiklah para pelajar sekalian, Alhamdulillah kita teruskan pengajian pembongkaran kisah peranan munafik dan kerenah mereka di dalam peperangan Al-Ahzab. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, edisi Jawi muka surat 905. 905, ayat dia 12. Mudahlah cari ayat lah, senang. Cari ayat. Baik, kita baca 1-2 ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون
يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Kita ambil satu round dulu tentang sejarah munafikin. Wa idh yaqulul munafiqun, dan lagi masa itu ialah masa orang-orang munafik. Satu kumpulan. Walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang tidak sehat hatinya. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut puak ni apa? Geng hati tak sehat. Fi qulubihim maradun. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Apa dia kata? Dan tidak kuat iman dalam hatinya. Mana orang yang tak kuat iman? Munafikin, orang yang lemah iman. Dikala orang yang beriman tapi baru masuk Islam mungkin. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya, kita kata sallallahu alaihi wasallam, tidak menjanjikan kepada kita melainkan dengan perkara yang memperdayakan sahaja. Ini dia punya kata-kata yang cukup mengguriskan perasaan kita lah. Jadi para pelajar sekalian, kita tengok apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat kita ini, iaitu Allah menjelaskan apa yang berlaku kepada puak-puak munafikin di dalam peperangan ini. Apa yang berlaku kepada munafikin dalam peperangan ini, peperangan Ahzab ini. Jadi peperangan Ahzab, kita dah mula dah dalam siri yang lepas. Tuan-tuan kena ingatlah, Ahzab ini berlaku selepas peperangan Uhud. Dia macam ni, dia punya kategori, orang panggil kronologi. Tahun yang pertama hijrah, baginda Nabi SAW berhijrah dari Mekah, Madinah. Sesalah membina negara Islam, bina masjid. Al-Ikha, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Kata orang, tahun pertama itu tahun bina masyarakat, menyelesaikan masalah diri dulu. Tahun yang kedua, disyariatkan jihad. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diberi keizinan kepada orang-orang yang dizalimi untuk berperang. Maka bila mari bulan Ramadan tahun yang kedua hijrah, ada satu isu yang boleh diambil kesempatan, iaitulah isu Abu Sufyan dengan delegasi perdagangan Quraisy akan lalu daripada Syam. Dia nak balik Mekah, dia kena lalu ikut Madinah. Taklah masuk bandar Madinah, tapi mana masuk ke kawasan kita. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, siapa yang siap sedia sekarang, mari kita pergi kejar Ir, dia panggil Ir Quraisy. Takdir Allah Azza wa Jalla, Abu Sufyan lepas, yang datangnya Abu Jahal dengan 1000 tentera untuk nak menyelamatkan dia punya barang-barang. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Segala ketentuan Allah Ta'ala, dia akan berlaku. Abu Sufyan dengan barang-barang dagangan lepas balik. Abu Jahal dengan geng dia tunggu di Badar. Mereka mati di situ. Mati Abu Jahal, tak ada lagi ketua besar. Yang ada ketua besarnya Abu Sufyan naik jadi ketua. Dia batang mari tahun yang ketiga. Nak balas dendam, mereka serang Madinah di Uhud. Uhud, kita kata timbang tara. Dalam perang Badar, dia punya Sanadid Quraisy, ketua Quraisy mati 70 orang. Dalam perang Uhud, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum syahid 70 orang. Mana macam terbalas dendam lah apa yang telah berlaku.
Tahun yang keempat sunyi seketika sebab puak-puak Yahudi Quraisy mula kumpul kekuatan. Maka tahun yang kelima datang untuk nak lanyak Madinah. Ni dengan gambaran yang telah Allah gambarkan kepada kita dalam ayat 9 yang kita baca semalam. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'akum junudun. Tentera-tentera Ahzab 10,000. Itu bilangan yang ramai, 10,000 orang. Nabi SAW punya tentera 3,000. Maka digalinya parit. Ketika Madinah dikepung, terserlahlah mainan munafikin di dalam peperangan ini. Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini, hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Apa ni? Wa izzaghatil absar wa balagatil qulub. Mata terbeliak, hati goyang, goncang. Mana gambaran sangat jelas. Suasana yang begitu gawat bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Sebab mereka dikepung dengan begitu ramai. Kalau dia lanyak masuk, tapi Allah Ta'ala, kita ada Allah yang tidak menggerakkan mereka untuk masuk Madinah. Jadi sebab nak masuk tadi ada apa? Dia gini, kata di ulama pakar strategi peperangan, dia kata Madinah ni kehalqah, macam huruf C gitu. Di sebelah belakang ni kebun-kebun kepunyaan Yahudi. Jadi dia tak nak lanyak. Yahudi tak bagilah masuk lanyak kebun dia, rugi dia punya ekonomi. Jadi yang terbuka di sini, di antara Jabal Sila dengan Bukit Uhud. Jabal Sila dengan Jabal Uhud. Kerana tu Nabi kita buat benteng dengan apa? Dengan parit di sini. Tapi walaupun macam tu, maka dia punya kepungan tu berat. Bila berat, timbullah mainan munafikin di dalam peperangan Ahzab. Tuan-tuan kita balik kepada tafsir kita. Mana kita nampak peperangan, jadi munafikin ini dia setelah dia tengok Nabi menang dalam perang Badar, dia mari tersengih-sengih mari nak tunjuk muka. Dia kata kalau lepas ni perang menang pula ni. Tiba-tiba dalam peperangan Uhud, kata di bahasa kita sekarang, on off. Ramai yang mati syahid. Jadi goyang lagi munafikin. Maka dalam peperangan Ahzab, mereka rasa macam tak ada harapan untuk menang. Sebab bala tentera yang mari itu terlalu ramai, dan dia juga dapat maklumat bahawa Yahudi Bani Quraizah belot batal penjajahan, tarik balik sokongan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi munafikin dah koyak, tak mau masuk ikut peperangan. Dia tahu Nabi pun kena buat-buat ni. Allah Ta'ala nak memperkenalkan kita, banyak ayat disebut tentang peranan munafikin pada kali ini. Baik para pelajar sekalian. Wa idh yaqulul munafiqun. Dan pada ketika orang-orang munafik walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang hati tak sihat, munafiklah hati tak sihat tu. Dan juga orang-orang yang lemah imannya. Jadi siapa dia? Orang yang masuk Islam tapi baru. Fi qulubihim maradun syakkun wa syubhatun, puak munafik ini. Dalam hati dia goyah. Dia tak solid, dia percaya kepada Allah. Kalau tidak, dia jadi orang beriman. Dia kata apa? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu minan nasri. Apa yang Allah janjikan, Allah janjikan pertolongan, kekuasaan, illa wu'udan kazibatan batilah. Janji palsu belaka tu. Sedap dia punya cakap. Siapa dia yang cakap ni?
kata di ulama sirah, nama dia Mu'attib. Mim Ain Ta Ba. Mu'attib bin Qushair. Mu'attib bin Qushair bin Ubayriq. Ini bapak munafik. Dia kata, tengok dia punya mainan media, perang saraf. Dia kata Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, janji macam-macam. Waktu ketuk batu semalam, Nabi kata Rom akan jatuh, Parsi akan jatuh, Yaman akan jatuh. Cakap besar Muhammad ni. Sekarang ni pengikut-pengikut dia nak pergi ke tandah pun tak berani. Pengikut dia nak pergi tandah pun tak berani, dia cakap. Sedap bahasa dia ya. Nak pergi ke tandah pun tak berani. Maka ma wa'adana Allah wa rasul illa ghurura. Muhammad janji tu cakap mulut dia sedap. Dia panggil manis mulut je, tak ada apa pun. Cakap kosong kita kata sekarang. Bahasa dia, bahasa munafik. Baik. Itu kata-kata siapa? Kata munafikin. Ketua dia siapa tadi? Nama dia Mu'attib bin Qushair. Itu kalau tak tahu nama pun tak apalah. Yang penting munafik. Apa lagi dia kata? Tengok ayat. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Dan ingat juga, masa itu ialah masa segolongan di antara mereka yang berkata. Siapa dia ni? Katanya hak ni geng-geng Aus bin Qayzi. Aus alif waw sin. Aus bin Qayzi dan Abdullah bin Ubay. Dengan geng-geng dia mari duk attack orang Madinah ni, nak suruh lari. Dia kata apa? Wahai penduduk Yathrib. Tengok ni. Kalau duk guna perkataan Yathrib itu bukan orang mukmin, itu kata-kata munafik. Kan Nabi dah ubah nama daripada Yathrib kepada apa? Kepada Taibah. Nabi dah ubah nama Madinah tu daripada, sebab ni dia kata Yathrib ambil daripada sifat tak baik, sifat buruk, balas dendam. Maka Nabi SAW, Nabi tak suka nama-nama yang tak baik. Nabi kata hiya tabah. Daripada sifat buruk tadi, Yathrib kepada tabah. Tabah maknanya yang baik. Nabi kata hiya tabah. Kenapa nak guna perkataan tak baik tu? Maka Nabi tukar nama. Tapi geng munafik masih lagi menggunakan ya ahla Yathrib. Puak-puak Yathrib. Sebab apa? Dia baki asal. Sebelum kedatangan Muhammad SAW, kita kata Madinah tu nama Yathrib. Puak Yathrib. Apa ikut dengan Muhammad pendatang asing mari kampung kita ni? Sebab itulah kita pun kadang-kadang ada juga nama-nama negeri tak mau guna. Kita mau guna juga nama asal. Itu orang ada penyakit dalam jiwa. Dah benda tak baik, kita pergi tukar. Buat apa? Kan? Macam kita sekarang lah. Ada sebuah pantai tu nama dia PCB. Pantai Cinta Berahi. Nampak orang pergi pantai ni macam nak buat benda pelik. Jadi kita tukar kepada PCB, Pantai Cahaya Bulan. Kan comel tu. Tapi orang sakit hati, apa main bulan-bulan ni? Tak mau. Cinta Berahi juga. Ini contoh lah, jangan marah. Jadi Nabi dah tukar kepada Taibah. Puak munafik masih lagi mengekalkan nama asal. Itu munafik. Hiya Taibah. Nabi kata. Puak munafik kata, ya ahla Yathrib. Puak Yathrib. Maknanya mu kena ingat, mu tu penduduk asal sini. Muhammad tu pendatang asing. Dia kata ke Nabi kita pendatang. Jadi jangan ikutlah dia. Itu mainan.
Dia kata apa? Ya ahla Yathrib, puak-puak Yathrib, la muqama lakum farji'u. Tempat ini bukan tempat bagi kamu untuk berjuang di sini. Oleh itu baliklah. Tak payah di sini, balik rumah masing-masing. Apa ikut Muhammad ni? Ikut orang asing mari sini. Kita kan orang sini. Ini dia panggil, dia bangkit usul kabilah Asabiyah. Asabiyah ni angkat keturunan, mai bangsa. Sebab tu Nabi marah Asabiyah. Nabi marah kepada Asabiyah, mana kita Asabiyah ni maksudnya. Asal ke bangsa kita tak kira buruk baik. Itu tak boleh. Tapi nak jaga bangsa keturunan memang kita jaga. Jangan salah tafsir ayat pula. Maka dia kata kepada Madinah, jangan duduk sini. Tak payah. Balik. Watrukur Rasul wa atba ashabah. Tinggalkan Muhammad dengan pengikut dia. Tinggal. Mau orang Madinah balik. Biar Muhammad yang Muhajirin itu duduk sini. Allahu Akbar. Baik. Dua kata-kata. Kata-kata yang pertama tadi siapa? Apa yang dijanji oleh Allah dengan Rasul, cakap kosong. Yang kedua, dia pergi hasut pula kepada orang Madinah, Yathrib, balik. Mana kalau mu rasa mu ni penduduk asal negeri ni, tinggalkan Muhammad. Dua. Yang ketiga, ni mainan munafikin. Lembut gigi dari lidah. Mainan munafik ni, dia punya gigi dengan lidah tu, lembut gigi dari lidah. Waktu bercakap dengan Nabi SAW. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ. Allah. Dan sebahagian dari mereka pula datang meminta izin kepada Nabi SAW nak balik. Mari tengok kata orang lembek tekuk. Cakap lembut gigi dari lidah. Muhammad Rasulullah. Apa dia kata? Yaquluna inna buyutana aurah. Yaqulun. Mereka mari kata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna buyutana aurah, sungguhnya rumah-rumah kami memerlukan perlindungan. Aurah itu maknanya terdedah. Nanti puak Quraisy masuk, puak kafir masuk, dia boleh hentam rumah kita, tak ada orang. Kami nak balik, nak jaga rumah. Siang ke anak-anak kecil kat rumah. Nabi kena ada ni. Ni bawa munafik ni. Rumah kami terdedah kepada kafir, kami bimbang takut orang serang. Boleh nak balik? Allah Ta'ala cerita kepada Nabi, siapa sebenarnya? Betul kat aurah. In yuriduna illa firara. Padahal ia tidak memerlukan perlindungan. Mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri dari berjuang menegakkan Islam. Ini yang poin sebenarnya. Nak lari daripada berjihad. Sebab apa mereka nak lari? Sebab memang dia tak percaya. Dia tak percaya dengan Islam. Kenapa dia nak mati? Orang yang betul-betul yakin, beriman, percaya kepada janji Allah, percaya kepada pahala yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang ni tak lari. Kenapa mau lari? Rugi. Buat munafik awal-awal lagi dia tak percaya, kenapa mau ikut? Rugi. Itu sebaliknya. Orang beriman tak ikut rugi. Orang munafik rasa kalau ikut tu rugi. Sebab apa rugi? Mati. Baik. Maka itu tiga kerana. Kumpulan yang ketiga, mari minta izin. Nak tunjuk muka lah. Mari kat lembek, Muhammad Rasulullah, isteri sakit, tak apa. Sedih. Nabi kata balik. Nabi senara dah. Seorang munafik balik. Baik. Ayat yang ke-14, Allah Ta'ala nyatakan lemahnya iman mereka. Dia tak ada iman asalnya. Jadi dia orang ni mudah koyak. Tengok ayat 14. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnah
Thumma su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Dan kalaulah tempat-tempat kediaman mereka itu diserang oleh musuh dari segala penjurunya, mana andai kata rumah dia tu dikepung oleh kafir, dakhalal kufar, masuk ke kawasan kampung dia yang kata tadi. Kemudian puak kafir ni kata apa? Thumma su'ilul fitnata. Kemudian sesudah tentu kemudian mereka diajak berpaling tadah menentang Islam. Su'ilul fitnata ay sa'aluhumur ruju' minal iman ilal kufri. Jadi fitnah di sini dengan makna syirik. Banyak makna fitnah ni. Dulu ana dah sebut dalam buku kita tenang dengan ujian. Makna fitnah dalam Quran tu banyak. Tuan-tuan tengok. Dia kata itlaqatul Quran fitnah. Berapa makna dalam Quran. Digunakan dalam Quran tu banyak makna. Nah, yang pertamanya fitnah dengan makna asyirk. Tengok ni. Su'ilul fitnah. Maknanya puak kafir kata, mu nak selamat? Nak? Murtad? Kafir? Dia akan kafir. Memang dia kafir dah pun. Satu. Ada juga fitnah dengan makna ikhtibar, diuji. Ada juga dengan makna fitnah satu pembersihan. Macam kita kata fatantu zahaba. Aku uji emas. Ini kita nak uji, nak bersihkan emas tu dengan api. Banyaklah makna fitnah. Yang penting yang kita nak di sini, makna fitnah di sini, fitnah dengan makna syirk. Mau nak selamat? Nak? Murtad? Tinggal Muhammad? Dia akan lari. Wa ma talabbathu biha illa yasira. Dan mereka tidak bertangguh lagi tentang itu, mereka sebentar saja. Fitnah, lompat lalu. Maknanya Allah gambarkan lemahnya iman mereka, lembeknya pendirian mereka, sekali kena gertak, lompat. Jadi kita bimbanglah tuan-tuan dan puan-puan, fitnah ni banyak jenis. Fitnah dalam keluarga, fitnah dalam kehidupan, fitnah dalam agama yang paling dahsyat. Fitnah dalam agama ni lah, kafir ni. Fitnah dalam beragama, dalam kehidupan, ialah kata di orang, kesalahan peguam membela anak guaman dia, orang itu akan ke penjara. Tetapi kesalahan pembimbing asatizah ni mendidik masyarakat, fitnah dianya membawa ke neraka. Itu dua fitnah yang berbeza. Mana fitnah agama ni neraka, fitnah kehidupan dunia penjara, itu je. Tapi penjara pun kita tak nak lah. Yang pentingnya itu makna fitnah. Allah Ta'ala gambarkan betapa cepatnya puak kafir munafik ni. Dia kata apa? Wa ma talabbasu biha illa yasira. Ay wala asra'al munafiqun ila i'ta'ihim ma sa'aluhu minal fitnah. Betapa lajunya puak munafik ini untuk menerima fitnah nak jadi kafir. Na'udzubillah. Lam yataraddadu illa zamanan qalilan. Tuhan kata sekejap mereka lompat. Nampaklah gambaran betapa lemahnya kita dalam kehidupan, dalam pegangan. Siapa dia? Munafik. Sebab dia orang tak ada prinsip, tak ada asas. Sebab itulah kalau kita tengok dalam perjuangan apa saja pun, kalau orang berjuang di atas nama akidah, orang ni tak akan lari. Tapi kalau dia berjuang kerana kebendaan, orang ni akan lari. Jadi kita tengoklah kita berjuang atas nama apa. Kan? Atas nama akidah, kita tak lari. Pendakwah pun sama. Kita pergi dakwah sekali, 2 kali, 10 kali orang tak dengar, kita buat lagi. Sambung lagi. Tapi kalau kita ni pergi kerana nak cari satu benda,
kita akan lari. Tak sabar. Baik, tengok ayat 15. Kita ni sampai ayat 17 ni. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Padahal demi sesungguhnya mereka puak munafik itu telah pun membuat perjanjian setia dengan Allah sebelum itu. Bila? Bahawa iaitu mereka tidak akan berpaling undur dari medan peperangan yang mereka menghadirinya. Asalnya dia janji. Ada ulama kata, Al-Qurtubi kata, kanu min qablu ay min qabli ghazwatil Khandaq. Makna lepas perang Badar dia tengok Islam menang, mereka mula buat perjanjian. Janji tak mau lari. Dia kata apa? La in ashhadna Allahu qitalan lanuqatilan. Maaflah Rasulullah, kami tak sempat pergi perang Badar, tak sempat. Kalau ada lagi peperangan, kami akan ikut. Itu asalnya begitu. Sedap juga dah dia punya perjanjian tu. Wa qala Yazid bin Ruman, ulama ni kata hum Banu Harisah. Kumpulan Bani Harisah ni, puak munafik. Hammu yau Uhudin an yafshalu ma'a Bani Salamah. Dalam hari peperangan Uhud, geng ni juga lari. Lari kan, Nabi bawa 1,000 tentera, 300 lari balik. Ingat cerita tu. Puak-puak ni juga ni, munafik ni. Lepas pada tu dia janji mula. Tak mau lari lah. Sekali ni apa? Tak mau lari. Tak mau lari. Bila mari peperangan Ahzab, lompat pula puak ni. Kalau kita nak, kan sekarang ni orang buat gambar kartun, katak lompat. Zaman Nabi, puak munafik ini memang lompat sentiasa. Lompat. Wa kana 'adullahi mas'ulan lahum fayas'aluhum. Jadi puak-puak ni dia lari. Sebab apa? Walaupun dia dah buat perjanjian, berjanji damai, kami akan ikut Nabi, kami. Bila mari tentera Ahzab, lari pula. Wa kana ahdullahi mas'ula. Allah kata, dan ingatlah, janji setia itu Allah akan tanya kelak di akhirat esok. Mau janji nak ikut kita, ikut Islam, nak bantu Nabi, sekarang ni kamu lari, kenapa? Tak apa, atas dunia boleh lari. Tapi di akhirat esok kamu akan dipertanggungjawabkan. Allah akan tanya kamu, kenapa lompat sana sini? Kenapa lari? Oleh kerana dia lari, sebab lari itu kenapa? Kerana takut mati. Lari itu puncanya takut mati. Tengok ayat 16. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kamu melarikan diri dari kematian, mulari balik ni kerana takut mati, atau dari perbunuhan, takut kena bunuh, maka perbuatan melarikan diri itu tidak sekali-kali mendatangkan faedah kepada kamu. Nabi faedah. Dan kalaulah kamu pada kali ini terlepas sekalipun, dalam perang Badar ni tak mati, Uhud tak mati, Ahzab tak mati, maka kamu tidak juga akan menikmati kesenangan hidup melainkan sedikit masa sahaja. Yalah, 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun panjang umur. Jadi tumatta'una, sekejap je masa. Kemudian al-ajal mahtum kata orang. Ajal kita ni sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mau lari ke, tak lari ke, mati itu tetap datang. Mati akan mari. Biarlah kita mati dalam keadaan mulia daripada mati hina.
Apa dia mati hina? Mati lari dari perjuangan. Hina kita tuan-tuan. Mati lari dalam perjuangan Islam. Hina kita. Tapi kalau kenapa dia mati? Syahid. Allahu Akbar. Karena itu orang yang berjuang. Mati syahid satu kemuliaan bagi dia. Kita tak sudut fikirlah zaman dulu. Zaman mana? Zaman hak Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, zaman tu zaman pendidikan tinggi kata orang. Zaman kita hari ni, zaman kita hari ni. Bila berlaku pengeboman Yahudi bom anak-anak orang Islam di Palestin, di Gaza. Tuan-tuan perasan ke tidak? Ibu-ibu syuhada ni, ibu-ibu orang mati syahid ni, mari gembira. Dia adalah sapu juga air mata. Sebagai ibunya sayang juga ke anak tak. Tapi bahasa dia, alhamdulillah waladi syahid. Bahasa. Alhamdulillah anak aku mati syahid. Gembira. Tapi dia sedih lah anak dia mati. Tapi gembira sebab apa gembira? Sebab dia tahu anak dia berjalan di jalan yang baik. InsyaAllah kita kata ahli syurga. Kita tak berani nak putuskan ahli syurga tidak. Tapi kita kata insyaAllah. Kita kata insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi syurga. Mana mak dia mengharapkan demikian. Tapi kalau mu lari, apa yang kamu dapat? Allah Ta'ala tanya balik puak kafir. Wa idzal la tumatta'una illa qalila. Sekejap ya mu happy, gembira. Berapa ramai orang-orang yang lari daripada perjuangan Islam, dapat kemenangan, dapatlah sedikit habuan. Tak lama lepas pada tu, bagi. Kena sakit. Kena stroke, kena apa, tak boleh nak buat apa dah. Rugi kita. Baiklah. Ayat 17. Qul man zalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'a. In arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Katakanlah, siapakah yang dapat memperlindungi kamu dari kemurkaan Allah jika Allah hendak menimpakan bala bencana kepada kamu? Siapa dia boleh lindung? Tak ada. Kita minta berlindung dengan Allah daripada bala bencana. Jangan cari. Sebab itulah kita bimbang hari ni. Apabila ada para ustaz kita duduk ajar orang minta perlindungan dengan wali-wali. Ini bahaya ni. Nanti bila ada berlaku kes apa-apa, pergi panggil wali. Tak kira lah wali kutub ke, wali naubah ke, wali apa. Jangan main. Bahaya ini pegangan umat Islam ni digoyang macam ni. Nanti orang Syiah panggil Husin. Buat pengikut ajaran ni pula, naubah pula panggil. Jangan, tuan-tuan. Ajarlah manusia ini bertawakal kepada Allah. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah. Siapa yang boleh perlindungan pada kamu daripada Allah? In arada bikum su'a. Jika Allah nak menimpakan bala bencana kepada kamu, au arada bikum rahmah. Atau siapa yang dapat menahan rahmat Allah, kemurahan Allah, jika Allah hendak memberikan rahmat kepada kamu. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Dan ingatlah mereka yang munafik itu, bahawa mereka tidak akan beroleh sesiapa pun yang akan menjadi pelindung atau penolong bagi mereka selain daripada Allah. Tak ada siapa boleh beri perlindungan. Kita kata tidak ada siapa boleh beri perlindungan selain daripada apa yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di situlah peranan kita para pendakwah murnikan akidah tauhid umat. Jadi betapa besarnya tanggungjawab pegawai-pegawai agama. Betapa besarnya tanggungjawab panel-panel yang dilantik oleh kerajaan, oleh siapa saja untuk menjaga akidah umat berlaku telus. Ikhlas nak jaga akidah ini, jangan mai
Ini tak apa, ini tak apa. Akhir sekali kita tengok masyarakat kita gila dengan bomoh, gila dengan panggil benda-benda gaib, gila panggil benda-benda ini sangat berbahaya. Tutuplah pintu-pintu yang boleh menjadi fitnah kepada umat. Tutup pintu yang boleh membawa kemusnahan kepada umat, sama ada pintu syirik, pintu kekufuran, pintu munafik dan apa saja pintu keburukan kita kena tutup. Jadi jangan hari ni bila keluar video-video ajar benda-benda yang pelik begini kan, orang sukalah. Suka. Tapi kesukaan kita tu janganlah main-main. Dia akan pergi satu banyak benda yang akan terjadi. Baiklah para pelajar sekalian, selesailah kita daripada pembentangan tafsir. Jadi Allah Ta'ala akhir sekali Allah tanya kepada munafikin, puak-puak munafik yang nak yang nak lari daripada peperangan itu, kenapa? Takut mati? Oh, takut mati. Mati akan cari kamu. Mu cari perlindungan dengan orang ni, tak payah man zalladhi ya'simukum minallah. Siapa yang boleh sekat kehendak Allah Ta'ala? Sama ada Tuhan nak bagi kebaikan kepada kita, orang dengki kita, 1 juta orang dengki kita, rahmat tu akan sampai. Orang nak sekat kebaikan kepada kita, bila Allah nak bagi, dapat. Tapi kalau Allah Ta'ala nak uji kita dengan kesusahan, orang nak bagi mudarat pada kita, tak ada. Jadi dengan ini kita yakin dan percaya bahawa segala perkara itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka mantapkan tawakal kita kepada Allah, murnikan tauhid kita kepada Allah, dan biarlah kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, tamatlah pembentangan, kita pergi kepada al-fawaid. Oleh kerana faedah dia bagi 2, kita sebut. Faedah yang pertama, al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut ilmu pendidikan, apa yang kita dapat? Yang pertama, innal munafiqina ashabu ghadarin wa khiyanah. Kita kena munafik. Orang munafik, iaitulah orang penipu dan pengkhianat. Ghadar ni maknanya tak lekat janji. Itu sifat munafik. Dalilnya ayat ni. Ayat 15 ni. Walaqad kanu ahadullaha min qabl. Mereka dah janji dengan Allah akan bersama dengan Islam, tak lari. Lari juga. Tak usah buat janji lah. Kalau setakat akuan bersumpah je, kalau tak ada akidah, tak ada keimanan, mereka akan lari. Kadang-kadang orang yang ada akidah, dia panggil dua akidah. Akidah, satu dia panggil akidah keimanan kepada Allah, satu kumpulan. Satu lagi dia panggil akidah perjuangan, prinsip perjuangan. Yang ni pun tak lari juga. Walaupun dia duduk atas ajaran komunis sekalipun, kapitalis, tapi kalau dia memang dia pejuang, dia tak akan lari. Yang kita bimbang ni, hak lari ni, hak pasal jenis tidak ada agenda besar dalam hidup dia. Itu takut. Baik. Maka Allah Ta'ala gambarkan sifat munafikin, walaupun mereka dah berjanji dengan Allah, tapi tetap apa dia? Tetap lari juga. Tapi orang cerdik tak lari begitu. Lari dengan cara mari minta izin. Rasulullah, isteri saya cukup bulan dah, tak ada orang nak. Boleh jadi. Yang penting dia cari 1 juta alasan. Ya Rasulullah, unta saya nak beranak, macam mana? Nabi kata balik. Orang ni kalau duduk sini buat menyusah aku ini. Kata orang buat habiskan berasnya. Contohlah, ini kata kita, Nabi tak nak beras, tuan-tuan. Jangan main. Yang kedua, qul lan yanfa'akumul firar in farartum minal mauti awil qatli. Ayat apa kita? Ayat 16. Allah kata tak ada faedah. Mulari tak ada faedah. Fihi isyaratun ila anna al-umur muqaddarah.
Ayat ini mengajar kepada kita segala perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata, mu dapat, dapatlah. Tak payah, walaupun sejuta orang nak sekat, tak boleh. Allah kata, mu tak boleh. Sejuta orang usaha nak dapat. Tak dapat. Tuhan tak tulis. Itu dia panggil al-umur muqaddaratun. Segala perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kena usaha mencari takdir mana yang Tuhan takdirkan. Tak boleh berhenti ikhtiar, tak boleh. Salah itu. Aku tak mau kerja dah. Kenapa? Takdir Tuhan tak tahu. Rezeki aku dapat. Itu jangan kacau lah macam tu. Kita kena usaha. Yang apa ni yang Tuhan takdir dapat, yang Tuhan tak takdir tak dapat. Yang ketiga, ayat yang sama. Qul lan yanfa'akumul firar ila akhiril ayat itu. Ayat ini memberi mendidik jiwa orang mukmin dengan satu akhlak istid'afil hayah, supaya memandang lemah kepada ketomakan kehidupan dunia. Jangan duk tomok sangat ke dunia ni. Kita pandang dunia tu lekeh. Tahu tak? Pandang dunia tu sebagai benda yang lekeh, benda yang kecil ya. Sekejap ya, kalau senang pun mati. Habis yang berpanjangan, yang berterusannya apa dia? Syurga. Kita nak yang sekejap kan yang lama? Nak yang lama, takwalah kepada Allah. Itu maksud dia. Yang keempat, dalam ayat yang sama lagi, yubayyin annal asbab kullaha la tughni 'anil 'abdi iza aradallahu bisu. Mengambil langkah-langkah, sebab-sebab tidak terlepas daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kata seorang pendakwah, apabila dia kena disahkan positif COVID. Peringkat awal dulu belum ada vaksin apa lagi. Dia disahkan positif COVID, dia pun tulis kata-kata yang menyentuh perasaan. Dia kata, la ghanil qadar al-hazar minal qadar. Kita ber-SOP lah banyak mana pun. Kalau Allah kata kena, kena. Gitulah kita ni kena terima hakikat. Aku jaga SOP molek lah. Tak bersalam dengan orang, tak duduk dekat orang, pakai mask dekat 3 lapis. KP kata pakai 2 lapis, kita pakai 3. Tapi kalau COVID nak masuk ya dia. Mana kita kena faham bahawa al-asbab, memang kita kena cari sebab keselamatan, langkah keselamatan SOP kena buat. Tapi kita kena ingat satu lagi perkara, kalau Tuhan nak kena. Habis tak payah buat langkah. Itu usaha. Kena ada. Kalau tak ada usaha langsung tak boleh. Yang kelima, ayat yang sama lagi. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah. Ayat ini hasun ala ta'alluqil insan. Siapa yang boleh menjaga kamu daripada Allah? Ayat ini menggalakkan kita supaya letakkan pergantungan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebab segala perkara itu di bawah kuasa Allah. Bukan kuasa wali, bukan kuasa tuk ni, tak ada. Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia kata kita baca ayat Quran juga, ayat Quran tapi pergantungan kita. Kenapa pergi panggil makhluk Tuhan tu? Panggil Allah lah. Itulah bila kita nak tidur, kita baca ayatul kursi. Bila kita nak tidur, kita kena baca ayat kursi. Ayat kursi ni ayat tauhid. Bukannya baca ayat lepas tu pergi panggil jin pengawal-pengawal lah. Kontra. Hak Nabi ajar yang sunnahnya macam ni, kita pergi ajarnya macam ni. Jadi orang percaya yang kita, sebab pulangan dunia tu besar. Ini ingat baik. Yang keenam, sekali lagi kita ayat yang sama juga. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah. Ayat ini juga mengajar kepada kita bahawa musibah itu bukan dalam ni dia takut mati je. Musibah tu semua sekali. Ada katanya musibah adalah harta,
Ada ketika musibah Allah Ta'ala bagi tu pada al-irdi, kehormatan diri, dicela oleh orang, dicerca, dimaki, dituduh macam-macam oleh orang. Ada juga ujian itu di tubuh badan kita. Sakit, macam-macam. Maka kita mengatakan bahawa musibah Allah Ta'ala nak timpa tu pelbagai. Semua jenis masuk belaka. Tamaklah kita dari sudut pendidikan. Kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah. Faedah dari sudut ilmiahnya pula, kita ambil ayat kita nombor 7. Ayat yang pertama kita baca tadi. Wa idh yaqulul munafiqun. Ketika berkata para munafikin kepada sahabat Nabi dalam peperangan Ahzab, kata di ulama, hadhihi adatul munafiq inda syiddati wal mihnah. Kebiasaannya orang munafik ini ketika mari ujian, mereka tidak akan sabat. Mereka tidak ada pendirian. La yasbut imanuhu. Iman dia tak ada. Mereka tak tengok satu benda dengan akal yang baik. Tapi dia kira nak lompat, nak lari, nak untuk selamat je ke mana-mana pun. Itu dia panggil orang Allah Ta'ala bagi ujian, nak tengok siapa yang betul-betul. Wala ya'lamanallahu allazina sadaqu. Allah Ta'ala nak tengok siapa yang betul-betul benar janji dengan Allah. Wala ya'lamul kadzibin. Tuhan nak tengok siapa yang bohong. Jadi kumpulan pembohong besar atas dunia ni, nama dia munafik. Yang ke-8, wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Puak-puak munafik mari attack. Puak-puak Yathrib. Kerja munafik irjaf. Irjah ni nak goyah. Nak goyangkan pendirian orang-orang yang beriman. Mari. Tak saya ikut Muhammad tu. Kita kalah hari ni. 10,000 tu. Balik. Membalik selamat. Jadi ada orang yang lemah iman, baliklah senyap-senyap, menyusu balik. Takut mati. Ini takut mati. Jadi puak munafik ini kerja dia suruh berduduk kecek. Kelantan kata kecek. Ataupun pergi asak orang supaya balik, supaya lari meninggalkan perjuangan. Dan yang satu lagi, dia tak akan guna nama Islami, tak guna. Dia akan guna nama Yathrib. Dalam hadis Nabi kata apa? Yaquluna Yathrib wahiyal Madinatu. Hadis ni dalam Bukhari Muslim. Yaquluna Yathrib. Puak-puak tu dia panggil Yathrib. Nabi kata wahiyal Madinah. Bukan Yathrib, aku dah tukar nama kepada Tabah ataupun Madinah. Ni tuan-tuan tengok dalam buku Madinah Munawwarah ini, kita sudah sebut nama-nama Madinah. Di antara bandar yang banyak nama, Madinah. Banyak nama dia. Dan satu lagi nama Mekah. Dalam buku Mekah pun saya sebut nama Mekah banyak juga. Sebab apa? Sebab setiap nama yang banyak itu mempunyai kelebihan yang tersendiri. Itu tuan-tuan kena ingat dalam Madinah Munawwarah kelebihan dan sejarah ini. Qala an-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi kata apa? Sabda Nabi SAW itu yaqulun. Siapa dia yaqulun itu? Yakni anna ba'dhan nas minal munafiqin. Puak-puak munafik mereka tak namakan Madinah. Mengekalkan nama asal dia Yathrib. Nabi nama Madinah. Mana dalam Quran ni bila ada sebut Yathrib itu bukan nama, hikayatun anil munafiqin. Sebab tu dia kata wa qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Berkata sekumpulan daripada mereka. Siapa dia? Mereka tu munafik. Puak-puak Yathrib. Dia tak mahu guna nama yang diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan dianya supaya nak irjaf. Irjah ni mana nak goyangkan Madinah. Kita ni orang Madinah lah. Dia panggil qabilah, asabiyah, qabaliyah. Mana asabiyah dari sudut qabilah. Bangkit asal. Kita ni orang sini ni. Jangan duk main-main. Jadi pokok munafik ini apa dia? Sibuk nak
nak tipu orang. Yang ke-9 tadi ni. 9 termasuk dah sana. Letak nombor balik. Makna yang ke-8, puak-puak munafik ini suka irjab, suka goyahkan pendirian umat Islam. Suka goyahkan pendirian Islam dengan apa? Dengan bangkit asal, nama yang serik pun tak mau guna dan macam-macam lagi lah. Tujuan dianya supaya lari daripada Islam. Yang ke-9, wa yasta'zinu fariqum minhum. Jadi orang munafik ini dia cerdik, dia main psikologi, dia main diplomasi. Dia tak lari senyap-senyap gitu. Dia mari jumpa Nabi minta izin. Dia mari jumpa Nabi minta izin. Rasulullah minta maaf lah. Saya awal lagi ni keluar ni bersama Nabi tapi dapat maklumat pula isteri sakit. Rumah kita aurah, tak ada orang jaga, minta izin nak balik. Mana orang bijak lah main diplomasi. Dan ramai juga orang macam ni. Kalau jumpa dengan kita ni, Allah bercakap baik ya. Tapi bila kita ajak belajar ke, lari, tak mau. Na'udzubillah. Kita tak kata munafik tu. Maknanya cara bercakap tu bijak. Yang terakhir sekali, para jemaah sekalian, Allah kata apa? Walaqad kanu ahadullah. Mereka dah janji dengan Allah, tapi batal perjanjian. Kata dia ulama tadabbur, anna kullaman naqadal ahda fa fihi syabahum minal munafiqin. Siapa dia berjanji, dia batal perjanjian, orang ni ada persamaannya dengan sifat munafikin. Kerana itu sebut dalam hadis yang sahih. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Nabi kata ada 4 sifat. Kalau ada 4 sifat dalam dirimu, maka kamu munafik tulen. Munafik apa? Munafik tulen. Apa dia? Iza haddatsa kadzaba. Bila bercakap, bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila janji, tak tunai janji. Wa iza ahada ghadar. Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza tumina khana. Bila diberi jawatan, diberi amanah tanggungjawab, dia khianat. Wa iza ahada ghadar. Bila dia buat satu perjanjian, dia tipu. Maka Nabi SAW kata, ini sifat munafik. Munafik amali. Tuan-tuan kena faham, munafik tu ada 2 kategori. Satu dia panggil munafik i'tiqadi, kapi terus. Ini kapi tulen. Maknanya dia bermuka-muka ya. Mulut kata beriman tapi hati kafir. Ini berat ni. Yang kedua ni, ini ramai. Termasuklah di kalangan na'udzubillah, mungkin kata orang berlega di sekitar kita ni. Ni, 4 sifat dia. Wa iza haddatsa kadzaba. Bercakap bohong, janji tak tunai, diberi tugasan amanah khianat. Ahad mana buat perjanjian. Ghadar, dia akan tipu. Baiklah para jemaah sekalian, 10 pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat 12 hingga 17. Itu dia panggil peranan munafik dalam memecah belahkan kestabilan umat Islam di dalam peperangan Ahzab, dan mana-mana peperangan pemunafik itulah perangan dia. Cuma fokus kita di sini dalam peperangan Ahzab. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 18. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum, dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.